إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, marilah sama-sama kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala pemberiannya yang sentiasa memberi kita dengan tak habis, sama ada nikmatnya dan juga hidayatnya, taufiknya kepada kita. Dan juga marilah kita sama-sama membaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menunaikan apa yang disuruh olehnya dan juga menjauhi daripada segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan jadi salah satu yang paling takwa, salah satu orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Taala sebut dalam Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Taala akan terima amalan daripada kalangan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi kita, umat yang terakhir yang Allah Taala utus di atas dunia ini, dan juga ia adalah sebaik-baik umat seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam ayat ni bahawa wahai umat Nabi Muhammad, sesungguhnya kamu adalah sebaik-baik umat yang diutuskan kepada manusia dalam dunia ini untuk kamu menyuruh mereka, suruh mereka untuk buat benda yang baik dan juga mencegah dan juga melarang mereka daripada buat benda-benda yang jahat, dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini kita mengetahui bahawa kita adalah sebaik-baik umat yang diutuskan di atas dunia ini. Kerana Allah Ta'ala telah puji umat Nabi Muhammad, kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab inilah Umar ibn Khattab dia kata tentang ayat ini bahawa man sarrahu ay yakuna min hadhihi al-ummah, sesiapa yang dia suka nak jadi salah satu daripada umat ini, iaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang dipuji, yang digelar oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa mereka adalah sebaik-baik umat, maka Umar ibn Khattab dia kata falyuaddi syartallahi fiha, maka untuk dia buatlah dia menurut apa syarat sahaja yang Allah Taala sebut dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala telah puji umat Nabi Muhammad bahawa mereka adalah sebaik-baik umat. Tetapi di masa itu yang mana Allah Taala turun ayat ni kepada Nabi Muhammad dan juga mereka yang berhidup bersama dengan Nabi Muhammad, mereka adalah sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Sahabat Nabi seperti Abu Bakar As-Siddiq,
Sahabat Nabi seperti Umar ibn Khattab, sahabat Nabi seperti Uthman ibn Affan dan juga Ali bin Abi Talib dan juga sahabat yang ramai lagi. Mereka adalah sebaik-baik umat yang Allah Ta'ala telah puji semasa itu, semasa Nabi SAW. Dan juga syarat yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, kalaulah kita nak jadi seorang daripada umat ini, umat yang khaira ummah, sebaik-baik umat, maka kita kena buat apa sahaja yang disyaratkan oleh Allah SWT dalam ayat ini. 3 syarat yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, bahawa kalaulah kita nak jadi khaira ummah, semasa Nabi, semasa sahabat dulu mereka adalah khairu ummah, kalaulah kita pada hari ini umat Nabi Muhammad nak jadi juga seperti mana khairu ummah yang Allah Ta'ala puji kepada sahabat masa tu, maka kita kena buat seperti mana sahabat buat pada masa mereka itu. Yang pertama, kita kena ada ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita kena suka nak suruh kepada orang yang bersama kita dalam masyarakat untuk buat benda-benda yang baik. Dan juga yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, kita kena cegah, kita kena ada larang, kena ada sifat yang warning untuk nak larang orang yang bermasyarakat sama kita menjauhi daripada perbuatan yang jahat yang dilarang oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang ketiga, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini adalah tiga syarat yang Allah Taala kata, sesiapa yang nak jadi khaira ummah, mereka kena buat 3 syarat inilah seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini. Dan juga salah satu ulama dalam tafsir Al-Quran, dia mentafsirkan ayat ini bahawasa madahallahu li hadhihi al-ummah ma aqamu dhalik, yang mana Allah Ta'ala puji mereka, Allah Ta'ala cincung mereka bahawasa mereka adalah khaira ummah, sebaik-baik ummah, kerana mereka mengadakan 3 syarat ini. Semasa sahabat ridwanullahi alaihim, mereka sangat beramal dengan perkara yang disuruh oleh Allah SWT. Di mana sahaja, masa mana sahaja yang mereka dengar perintah daripada Allah, dengar perintah daripada Nabi, mereka sanggup nak turut secara autonomat, secara tanti. Mereka tak fikir adakah mereka mikram ke tidak, tak fikir. Satu kali Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi dan juga dia adalah khadim kunrabcai bagi Nabi. Dia duduk bersama dengan sahabat yang ramai, di antara mereka iaitu Abu Talha dan juga sahabat yang lain-lain lagi, duk minum arak. Anas sebagai orang yang arak di dalam gelas, dan juga datangnya satu orang daripada sahabat Nabi juga, mari jumpa mereka sedang-sedang duk minum arak. Maka mereka kata, memberitahu kepada mereka, iaitu Anas dan juga Abu Talha, bahawa adakah kamu dah tahu berita daripada Rasulullah yang mana Allah Ta'ala telah turunkan ayat haramkan minum arak? Maka Abu Talha jawab ataupun berkata kepada Anas bin Malik, "Hei Anas, maka muncuahlah arak yang kita sudah buat ataupun duduk dalam bekas itu." Maka sahabat mereka selalu beramal dengan perintah Allah dan juga perintah Nabi SAW. Dan juga mereka tidak ada sifat takut untuk nak melarangkan orang lain dalam membuatkan benda-benda yang jahat. Abu Talha yang sedang duk minum air ni, kalaulah kita pergi baca sejarah dia bukan sahabat yang biasa, sahabat yang kaya, yang ada harta yang banyak. Kalaulah kita nak pergi royak kepada orang yang kaya, kadang-kadang kita takut. Tetapi sahabat tidak takut. Mereka tidak takut manusia mana sahaja dalam dunia ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Maka mereka sanggup nak buat, mereka sanggup nak tanhauna 'anil munkar, buat kerja seperti mana Allah Ta'ala royak dalam Quran tadi. Dengan sebab inilah mereka adalah khaira ummah, sebaik-baik umat. Dan Nabi SAW biasa sebut satu kali dalam satu hadis yang Nabi SAW sabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Rasulullah SAW bersabda bahawa sebaik-baik manusia di dalam dunia ini adalah mereka yang berhidup di dalam kurun aku ataupun bersama dengan aku, semasa dengan aku. Siapa yang hidup bersama dengan Nabi, tidak bukan yang lain
melainkan mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullahi alaihim jami'an. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, itu masyarakat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bina sahabat mereka untuk ada sifat yang wani untuk nak amru bil ma'ruf, suruh orang buat benda baik, dan juga mencegah orang larang orang daripada buat benda-benda yang jahat. Dengan sebab itulah masyarakat mereka penuh dengan keimanan. Masyarakat mereka adalah masyarakat yang aman, masyarakat yang sejahtera. Tidak ada benda-benda yang jahat berlaku dalam masyarakat Nabi, berlaku dalam masyarakat sahabat. Mereka akan tegah secara selalu, tidak fikir, tidak biar, tidak lepas untuk benda-benda jahat itu berlaku dalam masyarakat mereka. Kalaulah kita kembali kepada masyarakat kita pada hari ini, kita akan nampak dan juga kita tak boleh nak nafi bahawa masyarakat kita pada hari ini penuh dengan kejahatan yang telah disebar. Kejahatan yang sebar penuh dalam masyarakat kita. Tetapi kita kembali tanya kepada kita, bersama dengan ayat tadi yang kita baca, adakah kita umat Nabi SAW hari ini adalah kita sebaik-baik umat? Adakah kita pada hari ini adalah sebaik-baik umat seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat Quran tadi? Sebelum kita nak menjawabkan bahawa kita ni adalah khairul ummah ke tidak, kita pasti kena tanya kepada kita sendiri, adakah kita telah buat cukup syarat yang diletakkan oleh Allah SWT dalam ayat tadi. Al-amru bil ma'ruf, suruh orang buat benda baik, adakah kita tunaikan kerja ini? Wan nahyu 'anil munkar, dan juga kita mencegah, larang, sama ada anak kita, isteri kita, ataupun mana-mana orang Muslim sahaja dalam masyarakat mereka yang sedang berbuat jahat, kita usaha ataupun warning yang nak mencegah mereka daripada benda-benda yang jahat. Kalaulah benda seperti ini belum ada di dalam tubuh kita, kita belum lagi buat, maka kita belum lagi nak jadi khairul ummah, sebaik-baik umat seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam ayat Quran tadi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, adalah hadis yang dhaif, tetapi makna dia adalah makna yang baik, kerana Nabi SAW sebut bahawa la taqumus sa'ah hatta yakuna al-waladu ghayda wa yafidha al-li'amu fayda. Nabi SAW sebut bahawa tak akan berlakunya hari kiamat melainkan satu orang anak derhaga kepada dua ibu bapa, dan juga wa yafidha al-li'amu faydan, dan juga orang jahat penuh dalam masyarakat. Kadang-kadang dalam satu masyarakat, dalam satu kampung, nak cari orang yang juru sorang susah nak cari untuk jadi contoh kepada masyarakat. Masuk ke dalam satu masyarakat, paling kiri, paling kanan penuh dengan anak-anak muda kita yang telah dimusnahkan oleh dadah dan juga benda-benda yang jahat dalam masyarakat. Ini benda yang kita tak boleh nak menafikan. Kita tak boleh nak patisir kata benda ni berlaku sungguh dalam masyarakat kita. Dengan sebab itulah perkataan ini Nabi SAW sebut bahawa orang jahat lebih ramai dalam masyarakat. Dan juga Nabi SAW satu kali biasa ditanya oleh seorang sahabat Nabi SAW bahawa kejahatan yang terlebat, yang disebar dalam masyarakat, adakah benda ini akan memusnahkan kita ataupun membinasakan kita, walaupun di kalangan kita ni ramai daripada orang-orang yang jujur, ramai daripada orang-orang yang soleh. Satu kali sahabat mari tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, afanuhliku wa fina salihun?" Adakah kami ini akan dibinasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan di kalangan kami ramai daripada orang-orang yang jujur, ramai daripada orang-orang yang saleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di zaman Nabi SAW. Zaman yang adanya Nabi, adanya Abu Bakar, adanya Umar, adanya sahabat yang hebat-hebat ramai. Tetapi Nabi SAW jawab kepada soalan ini
bahawa binasa Allah Ta'ala akan berlaku juga ke atas satu masyarakat Islam, walaupun masyarakat Islam itu ramai orang-orang yang salih. Nabi jawab bahawa na'am idza kathural khabas, binasaan Allah SWT akan berlaku kepada masyarakat itu dan juga berlaku kepada satu keluarga manapun apabila keluarga itu dan juga masyarakat itu telah disebar banyak dengan kejahatan al-khabath, kejahatan banyak. Maka kita di dalam masyarakat, kalaulah kita nak bina masyarakat kita sebagai masyarakat yang aman, sangkum tisan tipham, kita kena buat kajian bagaimana Nabi SAW bina masyarakat Islam semasa Madinah dulu. Dengan sebab inilah kalaulah kita nak kembali jadi masyarakat yang sejahtera dan juga nak kembali jadi umat yang baik, sebaik-baik umat seperti mana Allah Ta'ala raya, maka kita kena buat kerja, iaitu suruh orang buat benda baik dan juga mencegah orang lari orang daripada buat benda-benda yang jahat. Kerana tak cukup pada hari ini kalau kita nak jadi kita sendiri sebagai ibu, sebagai bapa, seorang yang jujur, soleh kepada Allah Ta'ala, tetapi kita tidak peduli kepada isteri kita di rumah, kita tidak peduli kepada anak-anak lelaki kita ataupun anak perempuan kita di rumah, maka kita belum tentu lagi nak bina keluarga kita sebagai usrati jannati, keluarga aku adalah syurga aku. Pada hari ini berapa banyak keluarga Islam yang telah hancur oleh benda-benda yang jahat yang banyak dalam masyarakat. Anak kita, bapa orang yang mereka selamat daripada dadah. Anak perempuan kita, adakah kita sungguh dalam nak mempeduli kepada mereka, bagaimana mereka nak pakai satu pakaian keluar daripada rumah? Adakah mereka semaya? Adakah mereka baca Quran? Adakah kita peduli sungguh ataupun tarbiyah secara sungguh-sungguh kepada anak-anak kita dan juga keluarga kita? Kerana ini adalah amanah terhadap ibu dan bapa seperti kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan panggil orang yang beriman, qu anfusakum, jaga baik-baiklah dirimu dan juga keluargamu daripada api neraka. Kita kena khabar bahawa sehari ini kita sebagai ibu dan bapa, anak kita, keluarga kita, isteri kita, itu adalah amanah, adalah tanggungjawab kita, yang mana tanggungjawab ini akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Kerana Nabi SAW sebut dalam satu hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang daripada kalangan kamu semua, tak kira sesiapa dalam dunia ini, ada tanggungjawab, masing-masing ada tanggungjawab. Dan juga setiap orang akan disoal, akan ditanya oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti tentang tanggungjawab yang dia buat di dalam dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kerana kita tak selamat kalaulah kita nak untuk hanya nak menjadi salah satu orang hamba Allah Ta'ala yang soleh-soleh, kalaulah kita tak peduli kepada keluarga kita dan juga tak peduli kepada masyarakat kita. Kita tidak ada perasaan yang sakit bahawa apabila kita tengok kejahatan yang berlaku dalam masyarakat kita, kejahatan yang berlaku dalam keluarga kita, kita tidak ada perasaan sakit bahawa sebenar itu adalah benar yang jahat yang berlaku dalam keluarga kita dan juga masyarakat kita. Kerana Nabi SAW sebut dalam satu hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nabi sebut dalam hadis ini bahawa sesiapa daripada kalanganmu nampak satu benda jahat yang berlaku, sama ada dalam keluarga, sama ada dalam masyarakat, lihat dengan mata dia, maka kena dia mengubahkan benda itu dengan tangan dia. Kalau tak kuasa dengan tangan dia, dengan lidah dia. Kalaulah dia tak kuasa dengan tangan, tak kuasa dengan lidah, maka fa biqalbihi, dengan hati dia yang dia kena cegah. Hati dia yang kena ada perasaan untuk nak membaikikan benda jahat yang berlaku dalam masyarakat. Kerana itu Nabi SAW sebut bahawa wa dzalika ad'aful iman, itu adalah sedaif iman, yang paling daif, yang paling lemah sekali. Kalaulah kita duduk dalam
keluarga kita, dalam masyarakat kita, kita tengok satu benda jahat yang telah sebar dalam masyarakat kita, tetapi kita tidak ada perasaan dalam hati kita, maka iman kita adakah lebih ada lagi ataupun tidak? Kerana sekadar kita benci dengan hati kita, ini adalah adhaful iman, iman yang lemah. Apatah lagi kalaulah kita ni tidak ada perasaan itu, maka tunjuk bahawa iman kita telah tidak berada dalam dada kita. Dan juga ingatlah bahawa benda jahat yang berlaku dalam masyarakat, Allah SWT akan turun satu fitnah, turun satu bala, satu balasan, bukan untuk orang yang buat jahat sahaja, tetapi binasa Allah Ta'ala akan turun kepada orang yang saleh, orang yang jujur, yang mana mereka wak tak dengar, dan juga mata mereka wak tak nampak, mulut mereka wak bisu, untuk tak wani nak kecek benda-benda yang benar. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kepada fitnah Allah Taala, takutlah kepada binasa Allah Taala yang akan turun hanya bukan kepada orang yang buat jahat sahaja, tetapi akan turun kepada orang yang jujur, yang duduk keliling mereka, tak wani nak cegah mereka, lari mereka daripada benda-benda yang jahat. Dan juga Allah Ta'ala telah firman banyak dalam Al-Quran bahawa golongan umat-umat yang dulu Allah Ta'ala membinasakan mereka kerana mereka tidak tunaikan kerja ini, iaitu mencegah manusia ataupun umat mereka daripada buat benda-benda yang jahat. Seperti Bani Israel, Allah Ta'ala telah sebut dalam Quran, Allah Ta'ala telah melaknatkan mereka dengan sebab mereka ni tak lari orang daripada buat benda-benda jahat. Bahkan mereka tak lari sahaja, tetapi mereka buat benda-benda jahat itu juga. Lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. La yatanahawun, mereka tak cegah, tak lari orang buat benda jahat. Tengok kepada orang buat jahat, mereka tak cegah. Bahkan mereka masuk pergi buat juga, la fa'aluh, buat juga bersama dengan orang-orang yang jahat itu. La bi'sa ma kanu yaf'alun. Demikian itulah Allah Ta'ala sebut bahawa adalah perbuatan yang paling jahat sekali. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita insaf. Marilah sama-sama kita fikir untuk cari jalan nak balah mana nak membaikkan, mulai daripada keluarga kita. Mulai daripada keluarga kita, kita pergi cek, klik kita tengok kepada keluarga kita, adakah keluarga kita hari ini adalah usrati jannati, keluarga aku, syurga aku. Adakah kita sebagai bapa pada hari ini, kalaulah kita kembali kepada rumah kita, tengok kepada isteri kita, kita rasa sejuk hati. Kita kembali tengok kepada anak kita, kita rasa sejuk hati. Bukan jadi satu keluarga yang bapa klik kita tengok, yang anak klik kita tengok, yang isteri klik kita tengok, rasa sakit kepala. Kerana itu bukan usrati jannati, bukan keluarga aku, syurga aku. Kerana keluarga aku, syurga aku adalah keluarga yang memberi sejuk hati kepada setiap orang dalam keluarga itu. Tetapi pada hari ini banyak mana anak kita yang apabila bapa klik kita tengok kepada anak-anak kita, kita rasa kriat, kita rasa sakit kepala. Kerana anak kita telah punah dengan benda-benda yang jahat. Masa dulu kita tidak lihat, tidak berjumpa bahawa anak perempuan kita mereka pakai pakaian orang yatim, tetapi hari ini kita telah jumpa orang tina yang suka nak jadi orang yatim, pakai pakaian orang yatim, rambut dengan rambut orang yatim. Waliyazubillahi min dzalik. Yang paling pelik laginya, bagaimana seorang ibu, bagaimana seorang bapa yang boleh nak melihatkan, boleh nak menerimakan anak dia jadi sebagian itu. Waliyazubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama membaiki masyarakat kita dengan kita sungguh untuk nak mengaji tentang kitab Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala royak, bagaimana Nabi SAW royak, untuk kita mari nak membaikikan masyarakat kita dan juga keluarga kita. Mudah-mudahan kita akan kembali jadi khairul ummah sekali lagi, seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala royak. Kalaulah kita usaha nak mengkijakan turut syarat apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi, iaitu suruh orang buat benda baik dan juga cegah orang daripada benda-benda yang jahat, maka insya-Allah masyarakat kita, keluarga kita akan jadi masyarakat yang iman kepada Allah Ta'ala. Masa itulah Allah Ta'ala akan turun aman sejahteraan kepada keluarga kita dan masyarakat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita kena cari jalan awak balah mana masyarakat kita jadi masyarakat yang aman. Seperti mana tadi saya telah royak kepada hadirin semua, kalaulah kita hari ini nak bina masyarakat kita, ataupun kita nak bina keluarga kita, keluarga kita di keluarga yang baik, yang mana keluarga aku syurga aku itu, kita kena kembali kita tengok bagaimana Nabi SAW bina masyarakat semasa beliau dulu di Madinah Al-Munawwarah. Dengan secara kesimpulan, kalaulah kita nak bina masyarakat yang aman, kita kena ada beberapa syarat, beberapa perkara yang kita kena ada dalam masyarakat kita. Satunya, kita kena ada pemimpin yang baik. Rautang mi punam tidi seperti mana punam yang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semasa Nabi dulu, Nabi jadi pemimpin, Nabi jadi punam. Masa kita kadang-kadang tak boleh jadi kita nak cari punam seperti Nabi Muhammad, tetapi kita nak kepada punam yang usaha nak menjadi seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak mesti ngaji habis tinggi doktor ataupun mana-mana sahaja, tetapi kita nak pemimpin yang ada jiwa, yang ada roh untuk nak khidmat kepada masyarakat, bukan hanya kepada sendiri ataupun kepada dunia. Yang kedua, kita kena ada pengikut seperti sahabat ridwanullahi alaihim. Kalaulah kita tak jadi pemimpin, kalaulah kita jadi pengikut, jadi orang yang turut pemimpin, kita kena jadi pengikut seperti mana sahabat ridwanullahi alaihim. Dikaji tengok bagaimana sahabat dia ni jadi putam kepada Nabi, bagaimana dia dipuji, cincung oleh Allah SWT, dan juga Nabi sendiri pun puji mereka juga. Maka kalaulah kita ada punam seperti Muhammad dan juga pengikut putam seperti sahabat ridwanullahi alaihim, dan juga hidup mengikut kitabullah dan juga sunnah Nabi SAW, masa itulah kita akan dapat nak membina masyarakat kita menjadi masyarakat yang aman, masyarakat yang tidak ada benda-benda yang jahat, masyarakat yang tak kena nanti binasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apabila kita ada pemimpin seperti Muhammad, pengikut seperti sahabat, maka kita semasa itu kita akan nak pakat untuk nak cari jalan membaiki, membina masyarakat menjadi masyarakat yang aman. Dan juga apabila masyarakat kita jadi masyarakat yang aman, kita tak pasti nak takut kepada binasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Kalaulah masyarakat mana-mana ada orang yang buat kerja untuk nak membaiki masyarakat, masyarakat itu jangan takut binasaan daripada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tak mungkin nak turun satu binasa kepada masyarakat yang ada orang jauh dan juga ada orang yang sudi nak membaikikan masyarakat itu. Maka marilah sama-sama kita banyak bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat, yang mana tidak ada zikir mana yang paling afdal, paling baik daripada kita mensalawatkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita salawat ke atas Nabi hanya satu kali, Allah Subhanahu wa taala akan salawat kepada kita 10 kali. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda bahawa siapa yang banyak sekali salawat kepada aku, ia adalah orang yang akan dapat syafaat banyak sekali daripada aku pada hari kiamat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an sairis sahabati ajma'in. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur 'ibadakal mu'minin. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان.
اللهم انصر مجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح أحوالنا، اللهم اصلح أحوالنا، اللهم اصلح شبابنا وشاباتنا، اللهم اصلح شبابنا وشاباتنا واهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد قومنا فإنهم لا يعلمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.